Kita berinteraksi dengan pelbagai kisah di dalam Al-Quran adalah untuk kita mengambil pelajaran. Kisah Bani Israel disampaikan dalam surah Al-Ma'idah, tetapi lebih daripada itu disampaikan kisah Habil dan Qabil. Apakah kepentingan kisah ini di tengah-tengah kisah Bani Israel? Kita ikuti dalam episod kali ini. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami 3 ayat pada hari ini, ayat yang ke-27, 28 dan 29 Suratul Ma'idah. Surah yang mengingatkan kepada kita betapa nikmat, kejayaan, nikmat segala apa yang Allah berikan lagi dan lagi dalam hidup kita ini adalah untuk kita gunakan dalam menyempurnakan janji kepada Allah. Dan pada hari ini kita akan membaca kisah baru di tengah-tengah kisah Bani Israel bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Safah, apa khabar ini? Baik, Alhamdulillah. Saat ini kita nak tengok kisah dia tiba-tiba muncul kisah tentang anak Nabi Adam. Ya, kan, kisah dia anak Nabi Adam dan mengapa dia muncul tiba-tiba ini yang kita nak lihat bersama tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita mohon doa pada Allah SWT. Allah bekalkan ilmu penuh hikmah pada pada kita mempelajari Al-Quran pada hari ini. Kita mulakan dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi 3 ayat pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-27, pengajaran daripada kisah 2 anak Adam, ya, 2 anak Nabi Adam iaitu Habil dan juga Qabil. Diikuti pada ayat yang ke-28, tindak balas Habil ke atas perbuatan buruk Qabil terhadapnya, dan pada ayat yang ke-29 pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Mari sama-sama kita membaca ayat ini dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama lagi hari ini. Kita akan belajar 3 ayat lagi daripada ayat yang ke-27 hingga ayat 29 surah Al-Ma'idah. Sebagaimana sinopsis dan Ustaz Faz sebut tadi, tiba-tiba muncul cerita tentang anak Nabi Adam alaihi salam. Sudah pasti kita akan seronok dengan penceritaan ini kerana Al-Quran juga merupakan metod ataupun kita kata sebaik-baik penceritaan daripada Al-Quran. Baik, kita dengar dahulu hayati bacaan 3 ayat 27 hingga ayat 29 surah Al-Ma'idah dengan tarannum bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin
لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-27 hingga 29. Di tengah-tengah kisah Bani Israel, kisah Nabi Musa di dalam surah Al-Maidah ini, muncul satu seruan daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watlu, sila tilawahkan, sila bacakan alaihim kepada mereka, iaitu kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi itu, kisah Bani Adam, iaitu anak Nabi Adam, bil haq, dengan kebenaran. Itu satu, al-haq. Yang keduanya, al-haq ini adalah untuk membawa kepada hakikat sebenar, tujuan yang memang sedang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita bertemu dengan perkataan bil haq, al-haq itu sebenarnya kebenaran yang ada tujuan. Allah ingin ianya disampaikan sebagai pelajaran kepada Bani Israel dan juga kepada kita, umat Nabi Muhammad yang membaca kepada ayat Al-Quran ini. Apakah kisahnya? Id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima, iaitu ketika ada usaha untuk mendekatkan diri, ya, ketika mereka berdua mempersembahkan korban, maka korban salah seorang daripada mereka berdua diterima dan daripada yang lain tidak diterima. Apakah kisahnya? Dia ada Habil dan Qabil, Ustaz, ya. Qabil ini adalah abang dan Habil ni adalah adik, ya, kalau kita ambil detail dia. Jadi Qabil ini dia bawa sayur, tanaman yang lebih kurang je lah, ya. Adiknya Habil ini dia membawa korban sebagai satu amalan, ya, macam kita ada korban kambing masa hari raya tu kan. Jadi mereka pun ada korban, dan korban pada zaman dahulu ini Habil membawa seekor kambing yang bagus, ya. Jadi diletakkan di satu tempat, dan pada zaman dahulu tanda sesuatu korban itu diterima adalah apabila disambar api. Ya, ini zaman dahulu ini berlaku. Taklah zaman ini kita tak boleh buat gitu, Ustaz, ya. Maksudnya kita sembelih kita letak kambing nak tunggu sambar api, tak adalah, ya. Kita sembelih buat kari bagilah orang makan, ya. Itu korban zaman ini. Tapi zaman dahulu tanda diterima disambar api, dan siapakah yang disambar api tersebut? Ialah korban daripada Habil yang meletakkan seekor kambing tersebut. Maka Allah nyatakan seorang diterima, walam yutaqabbal minal akhar, ya, yang lain iaitu korban daripada Qabil itu tidak diterima. Jadi bila dia tak diterima, Ustaz, ya, kata Qabil kepada Habil, la aqtulannak. Kalau ikutkan kepada Imam Jalalain ataupun salah seorang daripada ulama tafsir, ya, Imam Jalalain, Qabil menunggu ketika Nabi Adam mengerjakan haji, ya, mengerjakan haji pada zaman dahululah, ya, kaedahnya. Dan ketika ayahnya tak ada itu, maka Qabil menyatakan kepada adiknya, la aqtulannak, aku pasti akan membunuh kamu. Qala innama, balas Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, iaitu Allah menerima hanya daripada orang yang bertakwa. Apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 27 ini? Ialah betapa dengki ini adalah satu penyakit, Ustaz. Ya, dalam adik-beradik, dengki daripada Qabil kepada Habil, dengkinya pasal apa? Pasal korban diterima je. Kan? Korban diterima itu pun menyebabkan ada orang yang boleh dengki. Dia tengok orang lain baik, dia tengok orang lain dapat kelebihan lebih. Ini bukan dapat kereta ke, dapat rumah ke. Dapat korban diterima pun ada orang dengki. Ada orang dengki, dia kata, alah dapat pergi haji konon, itu entah-entah. Itu pun dia dapat dengki juga, ya. Jadi Allah nak menyatakan di sini, walau pada perkara baik pun ada orang yang dengki. Sebabnya kita kena selalu berdoa minta Allah jauhkan kita daripada orang idza hasad dalam surah Al-Falaq, Ustaz, kan. Pasal apa? Kadang-kadang kita letak gambar dekat Facebook ke, Ustaz Tir masuk TV menang peringkat antarabangsa, kan. Ada orang yang kata masya-Allah tabarakallah, dia memuji Allah, tetapi ada orang yang dia tengok dia pandang sebelah mata je tu. Pasal apa? Ada dengki, dan kisah ini dibawakan di tengah-tengah Bani Israel. Pasal Bani Israel ini bab dengki, itulah yang menyebabkan mereka sanggup untuk membunuh Nabi, dengki sesama sendiri, dan bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tak nak
Beriman pasal apa? Dengki. Mengapa Rasul ini datang kepada orang kaum lain, bukan kepada kaum kami Bani Israel. Jadi balas daripada Habil, ya, dia kata apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima daripada orang yang bertakwa. Dia lebih kurang macam saya bertakwa kan, saya buat baik. Macam mana saya nak cakap pada Allah terima ke tak terima? Saya dah jadi baik, nak buat macam mana? Lebih kurang begitulah kan. Tapi masalahnya ialah orang dengki ni dia tak boleh tengok orang lebih. Dia tengok orang lebih saja kan. Contohnya kan, kadang-kadang ada kawan kita dapat kereta besar kan, dia dapat rumah baru ke, dapat pangkat ke, dia dapat lah. Dia pun kadang-kadang tak menjangkakan dapat nikmat-nikmat tersebut. Tetapi cabarannya apa? Cabarannya bukan orang yang dapat nikmat kena diperjuangkan, tetapi orang yang melihat orang lain. Itulah pelajaran besar daripada kisah Habil dan Qabil. Apakah lagi pelajaran besar untuk kita ambil pelajaran? Kita akan lihat sebentar lagi. Namun kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. جاهنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. صدق الله. Surah Al-Nazim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. Sama-sama kita mendalami ayat yang ke-27 hingga 29. Kisah yang menarik untuk kita beri perhatian apabila ianya muncul di tengah-tengah kisah Bani Israel. Dan sudah pun kita melihat pada ayat yang ke-27 bagaimana respon daripada Habil kepada Qabil. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya bila dia cakap nak bunuh, Ustaz ya, bila Qabil cakap pada Habil nak bunuh, dia kata
apa salah saya? Saya ni bertakwa. Lebih kurang ada orang dengki kan dalam hidup ini, mungkin ekstremis sampai bunuh lah kan. Apa salah saya? Pasal saya handsome kan, contohnya. Pasal ada orang yang dia dengki orang lain handsome, contoh kan. Ataupun ada orang yang apa salah saya suara sedap, macam tu kan. Ada orang yang memang dia tak puas hati tengok orang suara sedap ke, handsome ke, cantik ke, kaya, pandai, dia tak puas hati. Jadi di hujung ayat 27 ini, respon Habil menyatakan Allah terima ya korban saya, bukan salah saya kan. Kalau nak salah pergi salah Allah kan, kalau nak menyalahkan. Jadi ini adalah satu respon daripada Habil yang bijak untuk menyebabkan Qabil berfikir. Tetapi apakah Qabil menggagal ataupun membatalkan niatnya? Kita akan lihat seterusnya, tetapi masih lagi Habil menyambung nasihat kepada Qabil, abangnya yang sudah pun marah, tak puas hati dan puncak kepada kedengkian itu sehingga mahu membunuh kepada adiknya tersebut. Ayat 28, kita lihat nasihat daripada si adik kepada si abang untuk sama-sama kita belajar sesuatu. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah kita baca sekali lagi pada ayat 28 Betul. dengan taranum ras insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak Inni akhafu Allah. Inni akhafu Allah Rabbal alamin. Barakallah. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-28. Bagaimana sambungan nasihat daripada Habil kepada abangnya yang ingin membunuhnya. Laim basat, macam mana bacanya Ustaz? La in basatta. Laim basat Dimatikan dengan ta lagi. Ta masih ada lagi. masih ada. Walaupun idgham ke dalam ta, tapi tak diidgham sepenuhnya. Okey. Sebab huruf ta tu lebih besar pada ta. Jadi laim basatta Ya. ilayya yadaka litaqtulani, iaitu jika kamu melebarkan tangan kamu, maksudnya dah nak pergi bunuhlah untuk membunuhku, maka tidaklah aku ini akan angkat tangan juga untuk membunuh, ilaika liaqtulak, ya, untuk membunuhmu. Jadi ini adalah respon daripada Habil, ya. Habil menyatakan bahawa saya tak akan bunuh walaupun abang nak bunuh saya. Ya, ini menceritakan apa? Bahawa bila kita berhadapan dengan orang yang dengki dan membawa kepada jenayah, berbuat sesuatu membuat dosa, maka kita jangan balas, Ustaz. Jangan balas. Ini yang ditunjukkan oleh Habil. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku ini tak takut pada abang. Saya tak takut. Abang nak bunuh, saya tak takut. Saya takut pada Allah sahaja. Itu yang menyebabkan saya tidak akan membunuh abang. Ya, dan perkara ini penting kerana di dalam hadis Nabi dinyatakan tentang orang beriman ini, Sahih Bukhari, jika dua orang Muslim saling berhadapan dengan pedang masing-masing, maka pembunuh yang dibunuh dulu masuk neraka, Ustaz. Pasal apa? Sahabat bertanya, si pembunuh memang sudah seharusnya, tetapi mengapa orang yang terbunuh masuk neraka? Beliau menjawab, kerana ia juga ada niat keras membunuh lawannya. Jadi sebenarnya niat itu memainkan peranan, dan dalam hal ini Habil menunjukkan contoh, dia memang tak ada niat untuk membunuh walaupun si abang itu memang ingin membunuh si adiknya tadi. Dan apa yang di-highlightkan pada ayat 28 di hujung itu, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut hanya kepada Allah Tuhan sekalian alam. Dan dalam riwayat Ibnu Kathir, Abdullah Ibnu Abbar menyatakan, demi Allah sesungguhnya dia yang terbunuh adalah orang yang paling kuat antara duanya. Sebenarnya adiknya ni Habil lebih kuat daripada abangnya. Tetapi ia tercegah oleh perasaan takut melakukan dosa, yakni dia memiliki sifat wara'. Dan inilah sebenarnya yang berlaku dalam hidup, Ustaz, kan?
Pelajaran untuk Nabi di mana sebenarnya Bani Israel tidak puas hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terpilih sebagai rasul. Tapi Nabi pun boleh cakap bahawa apa salah saya? Kan? Allah dah pilih saya, kan? Bukannya saya yang beritahu Allah tolong pilih saya sebagai nabi akhir zaman. Dan inilah menjadi cabaran kepada Bani Israel sehingga mereka dengki dan mereka berusaha untuk membunuh Nabi ketika berada di Madinah, tetapi Nabi tidak membalas mereka kecuali mengikut apa peraturan yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bercakap tentang perkara ini, bila menganalisis tentang dengki, Ustaz, ya, apa sebab orang dengki? Ya. Orang dengki ini tadilah, kan, dia tengok orang lain bertakwa, orang lain handsome, orang lain kaya, orang lain suara sedap, orang lain pandai. Dia sebenarnya dia tak puas hati Tuhan bagi pada orang tu. Bukannya sebenarnya awal-awalnya dia tak puas hati pada orang tersebut, tetapi sebenarnya yang bagi pada orang tersebut bukanlah manusia itu sendiri, tetapi Rabbul Alamin yang memilih, dan ikut Allah lah nak bagi pada siapa. Ya. Jadi itu satu tentang orang dengki. Dan orang yang dengki ini sebenarnya low esteem, ya. Low esteem maksudnya dia merasakan bahawa dirinya itu tak berapa berharga. Itu sebabnya dia memerhati pada orang lain, ada suara sedap, ada handsome, ada apa. Sebenarnya orang yang esteemnya tinggi, keyakinan dirinya tinggi, sebagaimana dalam surah At-Tin kita selalu baca, Ustaz, kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dijadikan sebaik-baik kejadian. Maksudnya apa? Kita ada potensi untuk mencapai apa yang Allah boleh bagi pada orang lain. Ya, terutama apabila kita bercakap tentang takwa, sebenarnya Qabil boleh saja dia tukar lepas itu, okey, ya Allah, saya nak berkorban, letaklah kambing elok-elok. Boleh tukar lepas itu. Tapi disebabkan apa? Disebabkan cara berfikir itu ialah saya tak puas hati, dan saya tak puas hati, kalau boleh nak hancurkan nikmat yang ada pada orang lain tersebut. Itulah yang menyebabkan Qabil mengambil keputusan untuk membunuh kepada si adik. Dan kita akan melihat bagaimana masih lagi ada nasihat tetapi dah menjadi doa daripada Habil kepada Qabil sebelum membunuh si adiknya ini. Ini dirakamkan pada ayat yang ke-29, sebagaimana Nabi Musa pernah berdoa kepada Bani Israel bila mereka mengambil keputusan membiarkan Nabi Musa hanya pergi berjuang bersama Allah pada ayat yang ke-24. Apakah doa Habil kepada Qabil? Kita akan ikuti sebentar lagi, namun kita perhatikan dahulu perkataan pilihan pada episod kali ini. Perkataannya ialah la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, ya. Basatta itu daripada perkataan basata, menggerakkan ataupun melapangkan, ya. 25 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Ar-Ra'du, surah Al-Qasas dan juga surah Al-Ankabut. Basata ini lapang, Ustaz, ya. Kalau rezeki Allah kata yaqdir, Allah mengehadkan, dan juga yabsut, ya, yang melapangkan. Jadi dalam kes ini adalah sebagai satu frasa di mana apabila seseorang itu melapangkan ataupun mengangkat tangannya itu tandanya dia ingin menyerang dan ingin membunuh. Tetapi rupa-rupanya bagi Habil, dia tidak akan membalas kerana dia tahu bahawa biar Tuhan balas, cara Tuhan balas lebih mantap berbanding manusia membalas. Nabi Muhammad menunjukkan contoh, biar Tuhan uruskan mereka yang mengutuk Nabi berbanding dengan Nabi Muhammad sendiri yang membalas serangan-serangan yang ada di kalangan musuh Islam itu sendiri. Kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
جاهلا وارزقنا تلاوته. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud. Pokok sujud macam-macam lah. Ubah masjid jatuh, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia, tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan. Dan وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita di kalangan ahli-ahli Al-Quran yang sentiasa membaca dan bertilawah, mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran dan belajar ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan itulah usaha yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sepanjang berdakwah 23 tahun itu, membawa Al-Quran kepada kita. Moga-moga kita tidak mensia-siakan mukjizat yang ada di hadapan kita ini dan terus kita bersama dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Baik, kita dah dengar kupasan tadi, tadabbur tentang bagaimana kisah Habil dan Qabil yang selalu kita dengar, terutama juga bila masuk musim ibadah haji kan. Bagaimana siapakah yang mempersembahkan persembahan yang terbaik ibadat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan kita juga ambil pengajaran tadi untuk menjadi orang yang terbaik apabila melakukan sesuatu yang terbaik, kerana kita buat adalah ibadat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah, dan mudah-mudahan itu akan kembali kepada orang yang melakukannya, orang yang membuat, insya-Allah. Baik, kita nak tengok apakah tajwid kita pada hari ini ataupun perkataan-perkataan yang boleh kita lihat sedikit untuk sama-sama kita perbetulkan bacaan. Okey. Baik, alhamdulillah. Kita lihat di skrin kita ini. Yang pertama kalimah watlu alaihim. Yang kedua bil haqqi id qarraba, dan yang ketiga walam mutaqabbal. Kita lihat pada ayat pertama yang kita baca tadi, iaitulah ayat watlu alaihim. Perkataan watlu alaihim. Okey, watlu alaihim naba'a bani Adam. Okey. Watlu alaihim, watlu alaihim. Hati-hati kepada huruf ta yang mati di situ, yang mana ada hamas sedikit. Wat ada sedikit. Jangan bunyi hamas dia seakan-akan sin. Watslu itu dah lebih. Itu dah lebih-lebih. Okey. Wats tak boleh. Ta hanya wat itu saja bunyi ta. Sebab ta dia bukan suara. Yang bunyinya adalah hamas ataupun udara, nafas yang terlepas daripada makhraj. Kalau suara mesti wats, tidak. Tapi ta dia wat. Cuba sebut. At.
At. Tahan dulu suara. Kunci dulu suara. Stop dulu suara. Tahankan suara pada makhraj. Lepas daripada lidah itu baru ada angin. Wat. Begitu. Sekali lagi. Watlu alaihim. Watlu alaihim. Begitu. Maknanya, kalau huruf ta tu, kita kata hujung lidah kan. Huruf ta, hujung lidah. Okey. Berada pada mana? Belakang ataupun gigi atas ini. Kita letak macam tu kan. Wat. Suara kita stop. Pada hujung lidah ni, stop pada gusi pengikat gigi atas ni. Suara kita putus kat situ. Lepas kita lepaskan lidah, baru dah ada angin tu. Wat. 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 Gitu. Boleh faham kalau kita terus kekalkan lidah kita kat situ, tak keluar lah anginnya. Wat. Tak boleh. Wat. Watlu alaihim. Dan huruf ain hati-hati. Kalau sebelumnya bagi depan, lu tu. Watlu alaihim. Jangan watlu alaihim. Ada waw juga sikit pada huruf ain tu. Okey. Kemudian kalimah kedua, bil haqqi idh qarraba. Sebut. Bil haqqi idh qarraba. Pada kalimah bil haqqi banyak kita jumpa dalam Quran qaf yang berbaris di bawah. Yang mana qaf ni bagi bawah. Jangan kita sebut bil haqqi. Tu dah tak tepat. Okey, tapi kita sebut bil haqqi. Bil haqqi. Jangan bil haqqi. Jangan. Seolah-olah macam qaf bagi atas. Haqqa tak apa. Bil, kalau kita kata al-haqqa tak apa. Al-haqqu. Tapi kalau baris bawah al-haqqi. Bil haqqi. Ya. Jangan bil haqq. Jangan guna mulut. Bil haqqi. Bil haqqi. Ya. Bil haqqi idh qarraba. Tu dia. Okey. Dan yang ketiga kalimah kita walam yutaqabbal. Walam yutaqabbal. Huruf ta di situ dinipiskan. Walam yutaqabbal. Jangan walam yutaqab. Jadi ta pula ta tu. Okey. Walam yutaqabbal. Kita baca daripada awal. واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. بالحق. Tengok mulut saya. Bil haqqi. Sebut. Bil haqqi. Jangan bil haqq. Jangan biasa kan macam tu. Tak ada kena-mengena pun dengan mulut bibir. Dia qaf mana pangkal lidah. Bil haqqi. Macam tu. Fokus pada qaf dalam. Bil haqqi. Ya. Jangan bil haqq. Banyak sangat mulut tu. Okey. Sikit sudah. بالحق واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا. واتلو عليهم نبأ بني آدم
قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين Juga banyak huruf qaf yang telah kita ulang kaji beberapa hari sebelum ni. Qaf yang baris atas, baris bawah dan sebagainya. Begitulah sebutan huruf qaf. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah tabarakallah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di kalangan orang yang ikhlas, bertakwa dan melakukan ibadat. Berehat seketika, My Quran Time, Quran, salat, infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz Hussaini tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni betul. adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang orient, iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM ya, maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottsicher. Ignaz Gottsicher ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya Allah, maknanya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29 Suratul Maidah, kisah anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Qabil dan juga Habil. Qabil adalah abang dan Habil adalah adik. Qabil inilah yang qatal, maksudnya Qabil qatal. Jadi mudah nak ingat ya. Maksudnya dia yang membunuh, Habil inilah yang Kadang-kadang tertukar Safas. dia tertukar ya. Jadi kalau nak ingat mudah tu, Qabil daripada qaf itu qatal maksudnya. Kalau Habil itu yang dibunuh, Habil halaka, yang hancur ataupun dibunuh oleh si abang itu tadi. Jadi bila si abang sudah adakah membunuh atau tidak, dalam ayat yang ke-28 si adik masih lagi memberi nasihat kepada si abang, iaitu kalau kamu nak membunuhku, aku tidak akan membunuhmu, ya. Inni akhafullahu rabbal alamin. Aku takut bukan pada abang, ya. Aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut riwayat sebenarnya Habil ini walaupun adik tapi dia sebenarnya lebih kuat daripada si abang. Tetapi kerana takut kepada Allah, dia tidak buat. Dan perbincangan ulama tentang perkara ini, mereka menyatakan bahawa Qabil ini tidak dianggap kafir, Ustaz, ya. Dia hanyalah orang yang tidak yang berbuat maksiat, dosa membunuh tadi. Mengapa? Kerana si Habil ini dia menghindari saja dan tidak membalas. Jadi dalam kaedahnya ialah bila orang yang kafir, maka kalau dia nak bunuh, kita kena bunuh dia. Kasi itu perang, ya. Tetapi kalau orang beriman, kalau dia nak membunuh, ia tidak digalakkan untuk balas balik. Dan pengadilannya itu adalah bila sampai di hari akhirat sahaja. Jadi ini nak menunjukkan salah satu bagaimana imam-imam tafsir, dia bila melihat ayat itu, dia bukan sekadar nampak daripada terjemahan saja pelajarannya, tetapi dia boleh mengeluarkan pelbagai lagi isi kandung di dalam ayat yang ke-28 ini. Selepas itu, ketika dalam keadaan getir tersebut, Habil adakah terus saja diam? Oh, rupanya masih lagi dia bercakap, Ustaz. Masih lagi dia cuba menyampaikan nasihat demi nasihat, nasihat demi nasihat. Sebagaimana Nabi Musa menyampaikan nasihat demi nasihat kepada Bani Israel. Apakah nasihat dan juga seperti satu doa di hujung kehidupannya? Ayat 29, kita baca bersama Ustaz Tirmizi. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-29, Habil menyatakan, sesungguhnya aku ingin kamu membawa bi'ithmi, iaitu membawa dosa membunuhku, satu pendapat, satu lagi adalah dosaku. Ya, kebanyakan ulama menyatakan ini adalah kamu akan membawa, Qabil akan membawa dosa membunuhku, wa ithmik, dan juga dosamu, fatakuna min ashabin nar, ya, maka kamu akan jadi sebahagian daripada ashabin nar. Bila letak min ashabin nar itu, Ustaznya, itu menunjukkan bahawa dia bukannya duduk neraka selama-lamanya, sebahagian. Min itu nak menunjukkan bahawa Qabil masih lagi beriman, ada iman, tetapi kerana dia gagal dalam menguruskan dengki yang muncul dalam dirinya, maka dia sanggup untuk membunuh si adiknya. Maka di hujung di situ Allah menyatakan, ataupun Habil menyatakan apa? Wadzalika jazaa'uz zalimin, maka itulah balasan kepada orang yang zalim. Jadi dalam keadaan getir, si abang dah pun merancang untuk membunuh si adik, adik masih lagi nasihat demi nasihat dan nasihat demi nasihat. Kerana apa? Nak memberi amaran. Dan kalau kita lihat ayat 29 itu, nasihatnya itu dalam bentuk yang amat
tegas Ustaz ya. Maksudnya kalau kamu buat juga, kamu akan bawa dosa membunuh aku, dosa kamu jadi sebahagian daripada ahli neraka. Dan itu adalah balasan pada abang kalau abang ni zalim. Perkataan zalim tu kan ganas, kan kasar. Tetapi ini perlu diberikan kepada siapa? Kalau kita memberi nasihat, jangan cakap awal-awal Ustaz kan. Kamu zalim. Jangan awal-awal cakap begitu. Mula-mula tu ialah kita cakap dengan Bashir yang kita dah belajar sebelum ini, Bashir, tetapi di fasa hujung dalam kita menyampaikan seruan seperti mana Nabi menyampaikan pada ayat yang ke-19, Bashir wa Nadhir. Bila dah Bashir, khabar gembira, jangan buat, akhirnya Nadhir. Berikan amaran, iaitu kalau abang buat begini, abang akan menjadi sebahagian daripada ashabin nar, dan juga ini balasan abang kalau abang zalim. Lebih kurang gitu. Itu cara bercakap ketika menyampaikan nasihat di hujung-hujung bila seseorang itu ingin melakukan maksiat ataupun dosa jenayah. Dan ini pelajaran untuk kita bahawa kita jangan duduk diam Ustaz ya. Jangan ketika kita tengok ada orang yang berbuat dosa, maksiat ke ataupun jenayah, kita sebagai orang yang baiklah contohnya, kita rasa tak apalah, senyap je lah kan, biarlah dia tu agresif, saya ni lembut saja, saya lain. Tak, sebenarnya bila ada sesuatu perkara yang tidak benar berlaku, orang yang lembut sebagai seorang yang soleh, dia akan cepat-cepat bangkit Ustaz ya, dan melawan. Kerana apa? Kerana daripada hadis Nabi, marra'a munkaran, siapa melihat kemungkaran, dia kena gunakan kuasa dan tangannya. Kalau tak mampu, guna lisannya. Kalau tak mampu, baru guna hati. Bolehlah senyap pasal apa? Saya ni memang lemah kan. Itu boleh. Tetapi kena menggunakan kuasa, menggunakan fizikal kita untuk melawan kepada kemungkaran. Apatah lagi kalau bercakap tentang nyawa Ustaz kan. Tak bolehlah si Habil cakap, tak apalah bang, nak buat macam mana? Bunuhlah saya. Tak macam itu kan. Dia berdebat, ingatkan tentang neraka pada si abang. Dalam riwayat menyatakan si abang ni dah bergegar juga ni. Dah bergegar, dia rasa dah nak buat ke tak nak buat. Pasal apa? Kerana nasihat yang sampai itu memberi kesan kepada si abang. Tetapi kerana nafsu dalam diri itu meledak. Kerana dengki Ustaz ya. Dengki ini dia semua orang ada dia, apabila orang dengki ni, dia macam dalam tubuh badan dia tunggu bila dia nak dengki aja. Idza hasad, Allah gunakan dalam surah Al-Falaq. Bila dia dah mula sahaja, dia dah lain macam Ustaz. Dia boleh sampai menjerit, menengking, nak membunuh. Itulah yang ditunjukkan oleh contoh pertama pembunuhan. Dalam hadis Nabi menyatakan bahawa siapa saja yang terbunuh selepas peristiwa ini, semua tu masuk akaun Qabil. Pasal Qabil yang memulakan contoh pembunuhan kepada manusia. Ini dosa pembunuhan pertama yang berlaku di atas muka bumi ini. Dan ini membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, berikan ibadah korban yang terbaik dengan memiliki hati yang ikhlas, bersih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, tidak bersikap membalas dendam dalam hidup kita, kerana yang kita takut bukanlah kerana manusia, tetapi kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, hadapi hukuman Allah di dunia atas kesalahan kita dan mohonlah keampunan agar kita tidak dibalas dengan sebesar-besarnya bila kita sampai di akhirat sana. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Kisah Nabi ataupun anak Nabi Adam ini menjadi panduan kita bersama. Bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kekuatan kepada kami dan rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa kami melakukan kebaikan, melakukan amal salih, ya Allah. Bila kekuatan kepada kami terus, kami persembahkan ibadat yang terbaik kerana semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Ikhlas kami kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada sifat hasad dengki, ya Allah. Kami sedar, ya Allah, sifat itu yang akan menjadikan kami jauh, ya Allah, daripada kebenaran, ya Allah, yang asalnya berada dalam hati dan akan melahirkan tindakan yang merosakkan, ya Allah, diri, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bila kekuatan jauhkanlah kami daripada sifat-sifat mazmumah, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat balas dendam dan sebagainya, ya Allah. Dan terimalah amalan kami ini, ya Allah. Janganlah kau hukum kami di hari akhirat nanti, ya Allah. Bila kebaikan kami dunia akhirat, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, menjadi orang yang bertakwa dan dapat mengambil pelajaran daripada Qabil dan Habil, dua anak Nabi Adam AS yang sebenarnya ada Israeliat, kisah yang tak betul Ustaz ya. Pasal ada yang kata bahawa yang Habil dapat adik
ataupun adik perempuan yang cantik, Qabil dapat yang tak cantik, lebih kurang gitulah kan. Dengan korban ini. Tapi itu cerita yang tak betul ya. Cerita yang betulnya yang kita belajar tadi, dan inilah yang ingin kita gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran yang asli yang kita ingin ambil sebagai panduan hidayah dalam kehidupan, dan inilah peluang tuan-tuan menyumbang di dalam nombor tertera ataupun menghubungi nombor di talian untuk kita mengendalikan pelbagai program bersama untuk memastikan nilai Al-Quran ini dapat kita belajar dan kita amalkan, insya-Allah. Kita akan bertemu lagi pada episod akan datang mengetahui bagaimana, adakah Qabil terus menerima nasihat ataupun tidak, dan apa sebab Qabil itu hilang panduan walaupun beliau adalah daripada keturunan Nabi Adam yang sebenarnya daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu pada episod akan datang. Al-Quran Time, Al-Quran Salat dan Faham. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته